Salam sejahtera Mr. Chun. Saya adalah Teh Su Ying. Dalam video kit ini adalah tentang pembentangan rancangan pengajaran tahunan APT untuk tahun 4. Ini adalah isi kandungan dalam pembentangan hari ini. Yang pertama akan bermula dengan pengenalan. Seterusnya merama objektif pemetakan DSKP, contoh rancangan projek, rancangan pengajaran tahunan, sumber rujukan dan akhirnya ialah lampiran. Perancangan pengajaran dan pembelajaran merupakan satu elemen yang sangat penting kepada seseorang guru. Ini kerana perancangan pengajaran mencerminkan cara seseorang guru akan menyampaikan pengajarannya. Saya akan mula dengan pengenalan mata pelajaran RBT. RBT diajar sebagai satu mata pelajaran dalam KSSR menjadi satu transformasi penambahbaikan kepada kurikulum sedia ada bagi memastikan murid-murid dibekalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan. Seterusnya ialah pengenalan RBT tentang mata pelajaran ini adalah memberi tumbuhan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang membolehkan belajar menyambung pelajaran dalam bidang teknikal dan vokasional. Mata pelajaran ini adalah melangkumi dari segi teknikal, saiz rumah tangga, teknologi pertanian dan asas keusahawan, kreativiti dan inovasi serta teknologi maklumat dan komunikasi. Merama RBT adalah untuk melahirkan murid yang kritis, kreatif dan inovatif melalui memperolehi pengetahuan, menguasai asas kemahiran praktis, kemahiran mereka bentuk dan mengamalkan asas keusahawan serta kebolehan mengaplikasikan asas teknologi. Di sini ada 8 objektif untuk mata pelajaran RBT, iaitu pertamanya ialah mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja yang selamat. Ini adalah banyak berkaitan untuk tajuk pertama bagi mata pelajaran ini. Seterusnya ialah objektif untuk menguasai proses mereka bentuk untuk menghasilkan produk dan seterusnya objektif yang ketiga ialah mengetahui teknologi dalam bidang teknikal, teknologi pertanian dan saiz rumah tangga. Objektif keempat ialah kemahiran memilih bahan, alatan, mesin dan perisian sedang menggunakannya dengan teknik yang betul dan bererti. Kelima ialah melakukan kerja buat sendiri iaitu DIY dan penyelenggaraan mudah bagi peralatan dan perkakasan. Objektif keenam ialah menjana pemikiran kritis, kreatif, inovatif untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk yang berkualiti. Seterusnya ialah menggunakan TMK dan mengaplikasi asas keusahawan dan akhirnya ialah kemahiran menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah pemetakan DSKP, Leka Bentuk dan Teknologi untuk tahun 4. Dalam table ini, jumlah waktu untuk tahun 4 bagi mata pelajaran RBT adalah sejumlah 64. Untuk semua tajuk nanti saya akan membincangkan dalam pelancangan RBT saya. Sebelum saya membincangkan dengan RBT saya, ini adalah contoh projek hasilan untuk murid-murid tahun 4 sepanjang mata pelajaran RBT ini. Ini adalah berkaitan dengan topik kedua iaitu pengenalan leka bentuk. Murid-murid boleh menjana idea dalam menghasilkan projek ini dengan menggunakan bahan-bahan kita semula.
Oleh kerana RBT adalah satu mata pelajaran yang boleh menjalankan projek secara individu atau kumpulan, maka kerja projek ini menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran perurusan masa dan pembelajaran kendali. Seterusnya adalah contoh projek hasilan untuk topik kelima. Topik ini adalah berkaitan dengan reka bentuk makanan. Dalam gambar ini boleh lihat murid-murid boleh merakakan makanan mereka dan membuat mereka bentuk sesuatu makanan dengan bahan-bahan yang disediakan. Semua projek hasilan ini boleh penerapan elemen yang meliputi nilai muli, saiz dan teknologi, kreatif dan inovasi, keusahawan dan lain-lain lagi. Bagi projek ini adalah berkaitan dengan topik yang terakhir iaitu topik ke-6. Ini adalah microgrid. Murid-murid akan belajar tentang peratur acara dalam topik ke-6. Ini adalah satu sampel dan contoh bagi pelajar dalam topik ini. Okey, sekarang saya akan berkongsi dengan hasil pelancangan RBT saya dalam Microsoft Word. Ini adalah rancangan saya tentang rancangan pengajaran tahun reka bentuk dan teknologi tahun 4. Yang tadi saya ada mention tentang ada sejumlah 64 jam yang diperlukan dalam mata pelajaran ini. So bagi minggu 1 ke-4 adalah berkaitan dengan tajuk 1 iaitu keselamatan bengkel. Dalam topik ini, tajuk ini akan memberi pendedakan kepada murid terhadap suasana bengkel RBT di sekolah dan murid dapat mengenal pasti struktur organisasi bengkel, peraturan dan keselamatan bengkel semasa mereka berada di dalam bengkel. Di sini boleh tengok ada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi bagi tahap penguasaan 1 hingga 6. Dalam topik ini adalah cadangan yang aktiviti yang dicadangkan seperti stimulasi kebakaran dengan menunjukkan cara penggunaan peran laluan kecemasan dan tunjuk cara melawat luka yang ringan dan menunjukkan tindakan yang dilakukan sekiranya berlaku kemalangan yang kecil. Yang berikutnya ialah minggu 5 hingga minggu ke-7 akan masuk ke dalam topik kedua iaitu reka bentuk, pengenalan kepada reka bentuk. Dalam topik ini, murid boleh menerangkan masuk tentang reka bentuk berdasarkan contoh produk sedia ada dan mengenal pasti kepentingan reka bentuk dalam kehidupan, membincangkan laluan kejayaan dan kekejayaan dalam reka bentuk, menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran dan memperihalkan penggunaan elemen dalam reka bentuk. Seterusnya adalah masuk ke minggu 8 hingga 10. Untuk minggu ini akan masuk ke tajuk yang seterusnya ialah pengenalan kepada reka bentuk juga. Sebab tajuk ini adalah banyak standard pembelajaran. Untuk bahagian ini adalah dibahagikan kepada 2 bahagian. So untuk 2.2, murid akan belajar tentang reka bentuk produk bertema. Dalam bahagian ini, murid boleh mengenal pasti jenis garisan dalam rakalan reka bentuk,
melakar berbagai jenis kalisan, menjana idea bagi menghasilkan lakalan dengan menggunakan kalisan dan gabungan bentuk asas, seterusnya melakarkan reka bentuk produk menggunakan kalisan dan gabungan bentuk asas secara bertema, menganalisis lakalan reka bentuk produk bertema yang dihasilkan dan akhirnya menilai lakalan yang dihasilkan dan membuat penambahbaikan. Seterusnya saya akan masuk kepada minggu 11 hingga 13. Bagi minggu ini adalah belajar dengan tajuk yang seterusnya iaitu pengenalan kepada teknologi, iaitu aplikasi teknologi. Dalam aplikasi teknologi ini, murid diberi kemahiran memasang dan membuka kit modul berfungsi secara elektromekanikal serta mereka dan membina modul berfungsi. Murid boleh menerangkan teknologi dan kepentingan kepada kehidupan manusia, menghulaikan penggunaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden dalam menghasilkan sesuatu produk. Menjana idea bagi menghasilkan lakaran pemaklumat produk ini yang akan dihasilkan dan membuat lakaran reka bentuk dan produk pemaklumat yang akan dihasil. Tajuk yang seterusnya iaitu juga pengenalan kepada teknologi. Untuk topik ini juga akan dibahagikan kepada dua. Akhirnya, murid-murid juga akan boleh menghasilkan sesuatu produk dengan menggunakan teknologi yang dipilih. Sini boleh tengok adalah cadangan aktiviti dalam APT, iaitu menghasilkan produk menggunakan teknologi peralatan konvensional atau teknologi moden seperti pen 3D. Yang seterusnya adalah untuk tajuk yang seterusnya adalah reka bentuk pembungkusan. Ini adalah tajuk yang keempat bagi tahun 4. Ini akan mengambil masa 17 hingga 18 minggu, iaitu dari direct yang saya ada tulis kat sini selama 2 jam untuk reka bentuk pembungkusan produk. Murid dapat menghubung kait pembungkusan yang sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan dan menyenaraikan ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk, menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk dan menjana idea bagi menghasilkan lakalan bermaklumat reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan. Dan akhirnya, murid akan membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori produk. Dan seterusnya adalah masuk kepada minggu 19 hingga 20. Ini akan sambung dengan topik keempat ini, tapi dalam standard pembelajaran yang seterusnya. Dalam cadangan aktiviti untuk bahagian ini adalah membuat reka bentuk untuk sesuatu pembungkusan dengan menggunakan bahan kita semula seperti kertas, botol, kotak dan sebagainya. Dan murid juga diberi peluang dalam pembentangan atau persembahan produk yang dihasilkan menggunakan pelbagai media. Dan seterusnya akan masuk ke minggu 21 hingga 23. Bagi modul dan tajuk ini adalah reka bentuk makanan dan ini adalah melalui topik ini murid boleh mengenal pastikan reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih, menerangkan kepentingan reka bentuk makanan, menjana idea menghasilkan sesuatu lakaran yang bermaklumat reka bentuk makanan yang dihasilkan dan menghasilkan lakalan bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dibuat. Dan akhirnya akan menghulaikan lakalan bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan.
Okey. Bagi yang seterusnya adalah juga reka bentuk makanan juga akan dibahagikan kepada dua bahagian dan seterusnya adalah 5.1.6 ialah untuk standard pembelajaran untuk menilaikan maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, seterusnya saya akan masuk ke tajuk yang terakhir adalah reka bentuk peradaucaraan. Tajuk ini akan mengambil masa yang lebih panjang sebab dia ada mengandungi banyak standard kandungan dan standard pembelajaran ini. Ini juga adalah satu topik yang memberi cabaran kepada pelajar dalam tahun 4. Untuk minggu 27 dan 28, pelajar akan masuk ke topik ini dengan 6.1.1 itu adalah menyatakan masuk penadaucaraan dan kegunaan adaucara dalam perkasaan harian. Selain itu, murid juga dapat mengenal pastikan algoritma iaitu Piostoku dan catat alia dan menulis dan melukis catat alia struktur kawalan jujukan dalam situasi lingkasan. Oleh kerana peradaucaraan adalah sesuatu proses membuat adaucara komputer. So, adaucara ini adalah urutan arahan berkod yang dimasukkan di dalam komputer yang membolehkan data yang diproses oleh komputer. Seperti contohnya perkakasan harian yang menggunakan peradaucaraan seperti mesin basuh, microwave, aircon dan sebagainya. Oleh itu, topik ini amat mencabar kepada pelajar dan juga guru. Dan seterusnya akan masuk ke 6.1 iaitu asas pengaturan caraan sama dengan tadi, tapi ini 6.1 adalah banyak standard pembelajaran yang perlu dipelajari oleh murid. Dalam bahagian ini, murid boleh menghulaikan satu masalah menggunakan catat aliran dan menyatakan masuk pengadaucaraan dan kegunaan adaucara. Dan untuk 6.2 iaitu pembangunan kod arahan. Ini juga akan mengambil masa minggu 31 dan 34 dalam mengenal pastikan fitur-fitur pada antara muka perisian peradaucaraan ini. Okey, seterusnya akan masuk ke dalam minggu 34 dan 35 hingga 37. Dalam minggu ini akan mengambilkan 3 jam iaitu 3 minggu yang diperlukan untuk menghasilkan satu adaucara baharu menggunakan fitur-fitur yang bersesuaian dalam perisian peraturan caraan. Seperti contohnya microbit yang tadi saya tunjukkan pada awal pembentangan ini. So, untuk untuk rancangan pengajaran RBT tahun 4 ini adalah mengambil masa 37 minggu dan seterusnya 38 sampai 39 adalah minggu ulang kaji. Okey, ini adalah sumber rujukan yang menolong saya dalam melancang RBT ini dan semua RBT ini akan merujuk juga dalam dengan Darwin sekolah saya iaitu SJKC Yumin 2 dan juga Darwin KPM. Dan lampiran ini Darwin persekolahan KPN untuk kumpulan A iaitu Negeri Johor. Okey, dan juga buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 4 serta yang pentingnya adalah DSKP KSSR yang semakan 2017 untuk tahun 4. Pembentangan saya akan berhenti. Sekian, terima kasih.